Okey, ulang balik cerita kita ni. Tak apa, Ustazah sambung je. Kat mana tadi Alak? Alak dengar sampai mana? Dekat dia tengah kencing dekat kepala tu. Apa nama? Okey. Dah. Jadi suka. Mana kat dia punya ni? Dah Ramadan. Okey. Mana tadi? Aha. Okey, sorry. Tadi slide 23. Dah sudah, 24. Yang ni tak. Okey. Jadi bila tadi kan bila perempuan tadi tu dia nak marah kan? Dia nak marah, dia pun bising. Lepas tu dipanggil orang orang dalam khemah tu keluar. Lepas tu dia dikejar oleh 8 orang kan daripada ahli khemah tu lah. Dikejar oleh 8 orang sehinggalah dia kata dia masuk masuk kebun. Lepas tu sehinggalah dia sampai ke gua kan, sampai ke gua. Dia masuk dalam gua tu. Bila dia masuk dalam gua, dia bersembunyi dalam gua tu, tiba-tiba datang juga yang kita kata 8 orang tadi yang kejar dia. Lepas tu dia cari tak jumpa kan. Masa tu dia berdiri lah. Dia berdiri kalau ikutkan dia dekat dah dengan mursad tadi tu. Tapi Allah butakan, maknanya Allah tak nampakkan, maknanya mereka tak nampak mursad tu kan. Lepas tu dia kencing kan. Dia kencing, tahanlah mursad tu. Maknanya kencing ni bukan kencing seorang kan. Fabalu pakai kecing belaka. 88 orang tu pakai kecing belaka. Dia kata fazalla baulihim ala ra'si. Kata maknanya masih lagi lah, maknanya kecing tu masih lagi atas kepala dia tu. Tapi dia kata Allah telah butakan mereka daripada aku kan, maknanya mereka tak nampak mursad tu. Lepas tu mereka pun keluar, raja'u, mereka balik. Lepas tu aku pun pergi kepada sahabat aku kan, maknanya pergi sahabat yang tu lah yang dijanji nak bawa balik ke Madinah tadi kan. Lepas tu dia sampai sana, dia kata sampai satu tempat, dia kata lepas tu dia buka tali ikatan yang tawanan tu. Lepas tu sehinggalah dia kata sampai ke Madinah. Aku pun sampai ke Madinah, maknanya dia sambil-sambil lah bawa tawanan tadi tu sampai ke Madinah. Lepas tu dia terus pergi jumpa Nabi SAW dan sampai dekat Nabi SAW, dia pun tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia kata bolehkah aku menikahi Unak kan, Unak ke wanita tadi tu. Jadi 2 kali dia tanya Rasulullah, 2 kali marotain. Lepas tu Rasulullah tak jawab terus. Rasulullah tak jawab boleh ke, tak boleh ke, tak jawab kan. Fala yaruddu alayya syai'an. Maknanya Rasulullah tak balas pun pertanyaan aku tu, sehinggalah dikata turun ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah kan. Maksudnya lelaki yang zina tidak akan mengahwini kecuali wanita zina ataupun wanita musyrikah kan. Dan wanita yang zina tidak akan mengahwini perempuan yang tidak akan mengahwini wanita yang zina tidak akan, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikah. Maknanya wanita yang berzina dia tidak akan mengahwini kecuali lelaki yang zina ataupun musyrik, yang lelaki musyrik. Okay? Tapi benda ni semuanya diharamkan ke atas orang mukmin kan. Jadi lepas turun ayat ni, maka Rasulullah SAW pun barulah jawab pertanyaan mursad tadi. Iaitu dikata ya mursad, az-zani la yankihu illa zaniyatin aw illa zaniyatan aw musyrikah. Ya, lelaki zina tidak akan mengahwini kecuali perempuan yang zina ataupun perempuan yang musyrik. Maka dia kata janganlah kamu mengahwininya. Okey, jangan kamu mengahwini Unak tadi tu. Kan maknanya nak kata haram lah. Maknanya bila Rasulullah haram tu maknanya tak boleh kahwin lah. Ni nak cerita dalam situasi yang kita kata situasi yang biasalah. Dia tak boleh kahwin. Kalau ia ada pengecualian pula kan. Kalau seandainya dia dah bertaubat kan. Dah bertaubat lain ceritalah pula kan. Okey. Kemudian
Hmm. Jadi kenapa kat sini kan nak cerita kenapa Islam sangat-sangat melarang lah kan hubungan yang tak hubungan yang tak suci ni kan. Kita kata contoh kan bila berlaku zina akan lahirlah anak luar nikah kan. Maknanya hubungan yang tidak dibina di atas kita kata kesucian kan. Maknanya kalau melalui pernikahan tu hubungan yang suci. Jadi kat sini kita sebab dia kata kita tu nak membina kehidupan, dia kata. Maknanya Islam tu sendiri dia tak melarang. Dia tak melarang hayawiyah tu, maknanya keinginan apa? Hayawiyah apa? Hayawiyah. Kehidupan. Hayawiyah. Jasad. Dia kata sifat haiwan tu. Sifat haiwan tu maksudnya ada keinginan tu. Keinginan maknanya lelaki nak kepada perempuan, perempuan nak kepada lelaki. Benda tu maknanya Islam tak larang benda tu. Dia kata allati la tufarriq baina jasad wa jasad. Semua tu. Maknanya sebab untuk membina rumah tu ataupun untuk membina kehidupan tu memang benda tu perlu kan? Perlu. Maknanya nak ada keturunan mesti perlu benda tu. Dan untuk melahirkan kehidupan yang kita kata musytarikah tu, kehidupan bersama, dia perlu kepada perasaan tu. Tapi dia kata la tantahi bi intihad lahzah jasadiyah. Cerita dah. Lepas tu dia kata tapi sepatutnya Islam nak, dia kata benda tu dibina, maknanya hubungan, kita kata hubungan kelamin kan. Hubungan tu dibina di atas asas yang dia kata masyair insaniyah ar-raqiyah. Nak cerita dibina di atas asas perasaan kemanusiaan yang tinggi. Kemanusiaan yang tinggi maksudnya itulah maknanya melalui ikatan perkahwinan lah. Bila ikatan perkahwinan tu maknanya benda tu halal, suci. Maknanya kalau walaupun perlakuan tu sama kan, zina dengan orang dah kahwin kan, tapi yang tu dengan ikatan yang suci, tapi yang tu tak ada ikatan kan. Jadi bila tak ada ikatan tu dia ada yang lain kan. Syaitan iblis lah yang tu. Jadi nak kata kat sini yang nak kata hubungan yang suci tu, dia kata hubungan tu lah sebenarnya dia kata yang menjadikan pertemuan dua jasad, iltiqa, pertemuan dua jasad, dua jiwa, dua hati dan dua roh. Ditakbirkan ditakbirkan dengan syamil iltiqa insaniyah, maknanya pertemuan yang menyeluruh kan. Dia lain kan? Lain kalau hubungan orang kahwin dengan hubungan orang tak kahwin kan, zina kan. Zina tu you buat gopoh-gopoh kan, sebab nak selamat daripada kena serbu dia orang, tangkap kan. Jadi dia buat tu gopoh-gopoh, maknanya dengan perasaan takutnya kan. Tapi kadang kalau orang buat dengan ikatan yang kita kata suci, dengan ikatan perkahwinan, dia itulah maknanya sepenuh hati kan, kita kata pertemuan yang itulah ia berhubung semua, jasad, jiwa, hati, roh kan dan sebagainya. Jadi kata dari situlah dia kata tarbitu bainahuma hayah musytarikah. Dari situlah dia kata terikatnya antara kedua tu, maknanya pasangan suami dan juga isteri, kehidupan bersama, dia kata cita-cita bersama, sakit susah bersama dan masa depan yang bersama. Untuk dia kata yaltaqa fi zurriyah kan, maknanya untuk melahirkan generasi yang selepas itulah kan. Dan dia kata yataqabalu fil jail generasi yang tengok baru. tak saling ke Semangat. Semua ditulis. Zina lebih tu berbinatang sebab binatang pun ada keluarga sendiri yang hidup bersama. Islam bukan hapuskan fitrah tapi disusun semula untuk rajinnya ada. Jadi nak kata kat sini kenapa tu dia kata kan, kenapa maknanya bila dah kahwin diikat untuk menemukan untuk melahirkan kehidupan bersama tadi tu dan cita-cita bersama, sakit susah bersama tadi tu. Last sekali dia kata untuk melahirkan generasi dan yataqabalu fil jail al jadid, maknanya sekarang ni maknanya nanti akan lahir generasi yang baru dalam kehidupan yang kita share. Kehidupan share lah suami isteri kan. Maknanya kalau zina tu seandainya bila ada anak tu anak siapa?
kan. Mungkin jadi tong sampah kan, masuk tong sampah ataupun di jalanan, di tandas dan sebagainya. Tapi maknanya kat sini dia kata anak kalau seandainya dari dari kita kata dari hubungan yang harmoni tadi tu, maka dia akan lahir di bawah kehidupan yang musytarikah, kehidupan bersama tu kan. Dan kat situ dia kata adanya orang yang menjaga kan, allazi yaqumu alaihi alwalidani harisani la yatafarraqan. Maknanya nak kata ada pula kat situ ibu bapa tu kan. Ibu bapa walidani maknanya ibu dan bapa yang mengawal kan. Maknanya anak tu lahir ada orang jaga dia, ada orang kawal dia, ada orang maknanya membesar dia dan sebagainya, dan mereka tidak berpisah kan. Jadi sebab tu maknanya sebenarnya kalau kita baca dia nak cerita pasal zina kan. Maknanya kenapa tak digalakkan zina tu. Tak digalakkan zina. Kenapa zina tu kenapa benda? Mana nak kata keburukan zina tu kan, sebab apa? Sebab dia putus tak adalah generasi, maknanya tak boleh nak nasab kan. Lepas tu kehidupan dia kesian lah, maknanya kena nampak yang banyak kejadian sosial tu, banyak juga anak yang memang membesar dalam keadaan tak sempurna lah kan. Maknanya tak ada ayah, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada mak, tak ada mak mana dia lahir kan. Tapi biasanya tak adalah kita kata nasab dia tak jelas kan. Banyak yang macam tu. Tapi nak kata hatta kalau kita baca dalam surah surah At-Talaq kan, dalam surah At-Talaq dia ada cerita lagi kan. Maknanya kalau boleh, sebab apa dia kata paling pentingnya kita menjaga, maknanya mesti kena ada ni walidan tu. Maknanya kalau anak yang lahir daripada hubungan yang kita kata hubungan yang suci tadi, dia sepatutnya akan ada tu. Maknanya sepatutnya akan ada mak dan ayah yang akan menjaga anak tu kan. Tapi Islam sebenarnya sangat-sangat tidak menggalakkan. Okay? Sebab tu dia kata la yatafarraqan tu, maknanya dia sangat-sangat tidak menggalakkan berlaku penceraian tu kan. Maknanya bila berkahwin tu dah ikatan suci kan. Dia kata ikatan bersih kan. Maknanya dia nak lakukan hubungan ke apa ke, maknanya sebab dia dah ada ikatan kat situ. Jadi Islam sangat-sangat melarang daripada berlakunya penceraian kan. Jadi sebab tu maknanya kalau boleh dia suruh kita jaga. Kita berusahalah kan, berusaha untuk merawat kan. Jangan ikut perasaan. Maknanya kena check dulu apa masalah sebenarnya kan. Maknanya jangan ikut emosi terus cerai kan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kena fikir bila dah ada anak, tu yang kena fikir macam mana nak mengelakkan daripada putus tu kan. Maknanya bukan putus, kita kata berpecah lah, maknanya runtuhnya rumah tangga tu kan. Jadi sebab macam sekarang ni memang banyak lah kan yang isu zina tu ada satu hal. Lepas tu isu kahwin muda kan, kahwin terlalu awal, kahwin suka sama suka, lepas tu dah tak suka lepaskan. Tapi nak kata bukan dia nak membela, nak faham tanggungjawab. Maknanya berkahwin dalam keadaan tak faham tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah kan. Bila nak jadi mak ayah, mesti kena faham tugas dan tanggungjawab kan. Jadi sebab tu dekat sini Islam sangat-sangatlah tidak menggalakkan lah. Sebab tu dia kata cerai tu tolak samalah. Tolak tu dalam bahasa Arab kan, cerai tu bahasa Melayu. Jadi tolak tu adalah merupakan perkara halal yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi ni nak cerita yang Islam tu tak menolak fitrah. Okay? Islam tak menolak fitrah. Kat situ tak ambil semua juga dalam Mu'tazilah. Jadi dia kata Islam tidak memerangi dawafi al-fitrah, maknanya dorongan fitrah. Dia taklah mencemuh kotor ke apa ke kan, maknanya masa baru tahu. Dalam masa baru kahwin rasa benda tu jijik. Macam agama Buddha tu kan, dia rasa benda tu jijik dah apa kan. Kita rasa kotor, benda kotor, air mani apa benda kan. Itu dah perasaan-perasaan. Benda tu tak salah, tapi kadang-kadang sebab kita tak tak reti kan. Gitulah.
Tapi dia kata Islam tak memerangi, tapi Islam dia kata menyusun. Okey, innama yunazzimuha wa yutahhiruha. Islam tu menyusun dan juga menyucikannya. Dan juga dia mengangkat ni tadi yang awal tadi. Dia mengangkat daripada mustawa haiwan kan. Sebab itulah kita ni ada aturan dia, kena baca doa kan, untuk bila nak bersama dengan suami tu ada baca doa untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan dan sebagainya kan. Sebab benda ni dia kata dia akan menyucikan, sehingga dia ni boleh memainkan peranan yang lebih besar lah kan. Kemudian dia kata ada banyak lagi lah, semua ada adab yang mengumpulkan, dia kata tajamma' haulal jinsi fitari, panjang pula. Dia baca. Lepas tu yang tadi, yang cerita tadi kan, nak kata kalau seandainya kita ni dia kata kan, kalau kita buat pelakuan zina tu, dia kata betapa kita ni macam seorang kata yabdihi arian ghalizan qadran, kotor lah kita ni, kotor sebagaimana haiwan. Dan dia kata lebih teruk daripada haiwan. Dia kata asyaddu ghalzan minal haiwan. Maknanya kalau memanglah kalau haiwan, kita pun haiwan dia kata kita ni manusia ni adalah haiwan natik dipanggil. Okey, haiwan natik tu maknanya haiwan yang bercakap. Haiwan lain tu dia tak bercakap, kita tak faham dia kan. Tapi nak kata manusia ni haiwan natik. Jadi nak kata kalau seandainya sebab haiwan maknanya binatang lah senang binatang dia tak ada peraturan kan, tak adalah kita kata dia kena nikah dulu kan baru boleh bersama, tak ada kan, sebab dia tak ada taklif, dia tak tanggungjawab apa kan. Nak kata berbezalah dengan manusia ni. Tapi nak kata kalau perhatikan, sebab saya sekarang ni duduk kampung saya duduk kampung, jadi saya boleh tengok lah keliling Kelantan. Kadang-kadang kita duduk kat dapur tu kan, nampak ayam kan, okey, kucing kan, maknanya benda-benda kadang-kadang kita perhati juga. Perhati macam mana, tengok macam mana kan. Maknanya kita boleh tengok suasana tu. Nak kata dia kata hayawan, azwaju al-hayawan wa tair ta'ishu mutalazimah. Maknanya nak kata mereka ni kan, dia suami isteri juga kan, tapi maknanya dia tak melalui ikatan perkahwinan, tapi kita boleh tengok lah macam dia take care sangat kan. Dia dengar saja menjerit kan, kan ayam kan, biasa dengar ayam. Hello, cik tanya sikit. Biasa dengar ayam tak? Hello, mana tak ada gambar? Biasa. Ayam kan biasa kalau dia kena rogo. Okay. Ayam kan biasa kalau dia ada yang member yang kena rogo, dia akan menjerit kan, ayam betina tu dia akan menjerit. Yang jantan tu terus pergi meluru tahu. Maknanya dia macam dia rasa macam dia nak pergi selamatkan. Tapi ayam dia sekejap je, dia tak ada lama-lama kan. Dia nak melepas dia sekejap je. Tapi nak kata bila bunyi je dia terus pergi terkam. Nak kata betapa dia dia caknanya member-member dia kan. Macam contoh, sebab kat sini banyak sangat ayam dia, kita kata ayam hutan. Ayam hutan dia ada batch dia, adik-beradik dia kan. Macam ada 3 ekor, dia beranak tu ada 3 ekor betina, adalah seekor ataupun 2 jantan kan. Jadi ke adik-beradik dia lah, macam maknanya dia adik-beradik pun bukanlah dia tak ada nikah, sebab dia bukan aturan macam kita kan. Dia ke macam nampaklah maknanya dia akan care, okey. Tapi kita ni tak tahulah. Berbezalah kan, sebab tu dia kata kalau kita teruk daripada ni, dia tu sebab tu dalam Quran dia kata balhum adal kan. Maknanya manusia ni lagi teruk daripada binatang. Jadi dia kata kat sini dia kata fi hayatin zaujiyah munazzamah kan. Maknanya nak kata
Inna kasiran min azwajil hayawan wa tayr ta'ishu mutalazimah fi hayatin zawjiyah munazzamah. Maknanya dia pun ada sistem lah kan dari segi pasangan dia. Dia tak fauda macam kita, suka-suka hati kan. Ba'idah anil fauda al-jinsiyah allati ya'ishuha az-zina kan. Maknanya manusia ni kehidupan dia kucak-kacir sikit kata, fauda kucak-kacir. Sebab tu dah berlaku, boleh berlaku zina. Terutama dia kata bila ada pelacur-pelacur tu. Okay. Fi ba'da bi'ah al-insan kan. Maknanya setengah-setengah, inilah setengah-setengah apa ni kita kata bi'ah, setengah-setengah environment tu. Maknanya bukan semua tempat kan. Kalau kampung ni tak adalah kita kata pelacur tu. Tapi kalau bandar-bandar banyak je kan yang khidmat seks dan sebagainya kan. Poin dia ni apa kat sini? Mana? Dalika an kathiran min azwaj. Poin nombor 3 ni apa? Kalau secara penuh ni dia nak cakap binatang-binatang. Laziman juga. Hidup dia tu macam tersusun lah sikit. Kamu tengok yang slide kat juga. Ya dah. Okay, boleh faham ke? Dia cakap seorang ni orang sini je dia sembang. Buka video buka video. Semua tak buka video. Makcik Noridah bagus. Okay. Hello. Bagus. Kak Salina dah keluar. Okay, cukup dulu lah setakat ni. Kita pergi ke ni lah. Tapi seterusnya lah. Qauzah ni kita simpan lah dulu. Qauzah nanti takkan suka pula tuduhan. Tadi zina tu suka sama suka. Makna settle lah bab tu. Tu kalau nak detail lagi tu kena lain lah. Kena baca ke Quran lah. Okay. Jadi cukup setakat ni untuk kita kata kita punya tafsir insyaAllah. Yang Qauzah tu kita simpan lah untuk next jadi kita masuk sikit tentang share screen lagi pasal puasa. Banyak puasa. Start mana kan ni? Banyak-banyak ni. Banyak slide kat sini. Untuk mana ni? Screenshot tu. Screenshot. Kalau saya screenshot je. Baca kemudian. Screenshot lah. Tapi dia memang rekod ni. Ada je. Okay. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sempena kita dah tinggal berapa? Esok je sehari dia kan. Untuk masuk Ramadan. Jadi sukalah kita tengok sikit lah apa yang dapat kita mengambil manfaat daripada apa yang ada ni, insyaAllah untuk bekalan kita nak masuk Ramadan ni. Tak naklah cerita detail pasal Ramadan tu, rasanya dah banyak dah ustaz-ustaz kan duk ceramah pasal Ramadan ni. Cuma kita sendiri kan, kita sebagai orang yang cuba untuk mengambil semaksimum mungkin. Maknanya nak kalau boleh bulan puasa kali ni kita tak nak dah sibuk-sibuk macam dulu-dulu, sibuk dengan juadah, sibuk dengan kuih raya, dah apa-apa lagi kan. Baru nak masuk bulan puasa dah sekarang ni dah tubik dah tempahan kuih raya, baju raya dan sebagainya kan. Jadi kita janganlah duduk sibuk-sibuk dengan benda tu kan. Sebab kita tak tahu. Saya semalam kan baru seorang kawan baru meninggal. Tapi dia tualah sebab saya sempat sekejap je dekat Mesir tu, dia datang tasfiyah, datang periksa. Dia panggil tasfiyah tu macam dia ada subjek yang dia tak lepas lagi, dia datang. Jadi saya jumpa dia masa tu lah. Tapi rupanya dia ni kakak hebat lah kan, orang yang hebat, orang yang tarbiyah, orang lama yang pernah tarbiyah orang-orang pilihan tu. Jadi maknanya ramai jugalah orang pergi jenazah dia. Masa tu dia meninggal dekat Kelantan. Dia orang Kelantan, umur 68. Masalah diabetes rasanya.
Tapi sekejap lah masuk tu, satu malam tu. Ke dua malam dekat hospital. Lepas tu meninggal semalam. Itulah, jadi macam nak katakan kita tak tahu. Tengok tak sempat. Lepas tu terasa juga ada seorang lagi orang yang senior lah daripada saya yang pergi Mesir, yang duduk kat Mesir tapi tak kahwin. Umur dia dah dekat 70. Kak Cik Zahra boleh juga. Dia tak kahwin lagi tu. Dia tak kahwin. Lepas tu ada anak-anak ni nak pergi ziarah dia. Lepas tu dah berjanjikan pergi ziarah, kata awak cakap kat dia sebab budak tu minta dengan saya bagilah alamat nombor dia, alamat dia. Lepas tu alamat minta sendiri dah. Lepas tu cakap kat dia jangan sedia makanan kan, maknanya awak bawa makanan. Lepas tu rupa-rupanya dia puasa. Dia puasa, budak-budak tu bawa makanan, budak-budak tu lah makan. Budak-budak tu tanyalah kenapa, bahasa dia Ummi lah. Kenapa puasa kan? Lepas tu bila dia cakap, dia kata sebab tak pasti dia sempat tak dengar bulan, padahal dekat dah ni kan. Tapi maknanya kuat yang dia punya tu sebab tak pasti dia ni sempat tak dengar Ramadan kan. Jadi macam itulah, kita ni di perangangan, kita ni rasa kita muda lagi, dah lagi bulan puasa kan. Tapi belum tentu kan, sebab ada sehari lagi kan nak masuk bulan puasa. Tapi itulah kakak tu dia pun terkejut, apalah Su cerita kat dia orang ni kan, Kak Cik Zahra. Okey. Jadi alhamdulillah ala kulli halnya itulah sangat-sangat kita ni kita nak supaya sebab kita tahu kan, sebab puasa ni Allah tak ceritakan rahsia bagi Allah kan. Allah tak cerita berapa sebenarnya pahala yang disediakan untuk puasa ni. Sebab Allah kata hak lain tu aku beritahu belaka kan. Maknanya ibadah lain, sembahyang, apa-apalah, sedekah dan sebagainya tu semua Allah dah beritahu. Buat banyak ni dapat banyak ni, buat banyak ni kan. Tapi Allah kata puasa ni kata as-saum li kan. Allah kata puasa itu untuk aku. As-saum li wa ana ajzi bihi kan. Puasa tu untuk aku dan aku akan membalasnya kan. Jadi maknanya Allah rahsiakan pahala puasa tu berapa yang macam mana yang Allah nak kan. Allah nak bagi banyak mana kan. Sebab tu maknanya ada khusus kan pintu syurga kan, Ar-Rayyan kan, pintu syurga, wahai orang-orang yang puasa. Maknanya bagi ahli yang puasa dia boleh masuk kan, maknanya dia je boleh masuk pintu Rayyan tu, orang-orang tak puasa tak boleh masuk kan. Jadi nak kata kat sini kata bagaimana kita mendapat manfaat daripada Ramadan. Jadi Ramadan ini kata adalah bulan bertenang kan, bulan bertenang. Kenapa kita kata bulan bertenang? Sebab nak kata kita dah ada 11 bulan ni kata, dah 11 bulan jiwa kita ni bergelombang dengan dunia yang bersifat kebendaan dan materialistik kan. Jadi sebelum ni kita mesti fikirkan bangun pagi nak masak apa, nak beli apa, itu ini kan. Maknanya ada je benda yang kita kata yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan kan, yang kita nak lah, yang kita nak kan. Jadi benda tu maknanya kadang-kadang menyebabkan kita ni stres pada kan. Jadi kat sini kata jiwa kita penat, jiwa kita penat berfungsi dan diperah untuk semata-mata keperluan kehidupan kita. Kerja kita pun ya juga kan, kerja kita penat. Sebab apa? Sebab kita nak gaji, bukan nak gaji, nak kata memanglah bila kerja ada gaji kan. Jadi nak kata maknanya jiwa kita penat dengan kerja kita, dengan dunia kita, keperluan dunia kita kan. Jadi sebab itulah kat sini nak katanya bila puasa ni nak kata kalau ikutkan orang dulu-dulu dia kau tengok kan, kalau kita baca dalam buku-buku sahabat, dia orang bukan sahabat, salafus soleh, dia orang akan putuskan semua aktiviti. Okey, maknanya kalau ikut tak ada lah usrah-usrah tu. Tak ada dah usrah, tak ada lah ni, tak ada. Maknanya semua dia maknanya pergi bersalam dengan sahabat, maknanya sebelum puasa tu pergi minta maaf semua. Maknanya kita nak widak lah ni kan, sebabnya semua nak fokus kepada islah diri kan. Maknanya Ramadan maknanya masing-masing amalan sendirilah kan. Amalan sendiri
kita sendiri yang nak tingkatkan kita punya kita kata tarbiyah zatiyah kita kan. Nak banyak Quran, nak banyak tilawah Quran, nak banyak qiyamul lail ke kan dan sebagainya. Jadi nak kata maknanya betul-betul fokus kepada pengisian Ramadan tu. Okey. Jadi kat sini dia kata kehadiran Ramadan jiwa bingkas bangun dari keletihan. Jadi sepatutnya bila dah hadir Ramadan, sepatutnya kita ni kena cerdas kan. Maknanya patutnya kena jiwa kita ni kata bingkas bangun daripada keletihan, kembali pulih dan bernafas dengan segar kan. Maknanya kita seronok sepatutnya kan. Bukan seronok sebab makanan banyak juadah, tapi seronok sebab kita boleh banyak buat benda kan yang mungkin sebelum ni kita macam malas-malas kan, tapi bila bulan puasa tu kita semangat kan. Semangat nak qiyamul lail dan sebagainya. Okay. Jadi kat sini dia kata sepatutnya dengan kehadiran Ramadan tu jiwa kita bangkit sepatutnya kan. Dan amalan biasa dilakukan pada zaman awal Islam dia kata bersendirian dan berjauhan dari orang ramai. Itulah maknanya kan. Maknanya mereka bersendirian dan berjauhan dari orang ramai untuk beribadah kepada Allah SWT di sepanjang siang dan malam. Sebab tu maknanya besarnya pahala iktikaf kan. Maknanya bulan puasa ni iktikaf kalau tak ada apa lah kan. Iktikaf ni tidur pun dapat pahala kan kalau niat iktikaf kan. Tapi nak kata tu dah perempuan nak pergi masjid isu pula kan. So ada isu tau buat nak kena ni kan. Tapi tu dah jangan pergi seorang okey. Jadi nak katanya kat sini memang banyak kita kata pahala-pahala yang sebenarnya mudah kan untuk tak perlu ada wang ringgit pun kan. Kalau kita nak buat pahala, nak bersedekah, saya terfikir kan kadang-kadang kita nak infak ni kita rasa besar kan. Kalau nak infak sedemok. Saya terfikir hari tu masa pergi Maidin kan, adalah orang datang di kempen yang untuk sumbangan kepada dana dana apa kanser. Kanser apa dah lupa. Makna bukan cakna kan, makna kan. Jadi di kempen tu dia ambil RM38 sehari lah. Sikit je dia ambil kan. Jadi nak kata di kempen tu maknanya RM38 tu sebulan. RM38 tapi 30 lebih lah, RM38 tak silap. Sebulan ditarik daripada akaun kita. Jadi di kempen lah cerita dia gini. Lepas tu maknanya kalau setuju dia suruh ni, kita sign lah. Tapi nak kata benda tu kita tak terasa pun sebenarnya. Kan kita nak buat ni kan. Memang kalau kita nak buat debok rasa, tapi kalau kita kata macam contohlah kalau kita kata nak sumbang kepada Palestin kan. Kita kata RM1 sehari RM1 sehari. Sebulan RM30. Sebenarnya kalau kita susun RM1 kita tak terasa pun. Kalau kita beli makanan berapa ringgit sehari kan. Tapi maknanya bila nak bagi RM30 tu rasa besar kan. Jadi sebenarnya okey je, banyak kita boleh salurkan kan. RM1. Tapi Ustazah, kalau kita bagi RM1 sehari kan, masa nak bagi tu rasa macam sikit yang aku bagi. Malu pula rasa dengan Allah. Faham tak? Betul dah kita bagi hari-hari dari RM30 tau. Tak. Kita buat banyak tabung. Ni tabung Palestin, ni tabung tabung kan banyak kan. RM1 kan. RM1 mana aku nak check RM1. Allah tengok rasa RM1. Tapi nak bagi banyak terus pula kata. Tapi sebab malu RM1 tu dah plus RM10 lah. Segitu faham tak? Okey, jadi itulah nak kata sebenarnya tak ada apa-apa pun kan. Sebab kita fikir kita makan pun lebih daripada RM1 kan. RM5, kadang-kadang dekat RM10 kan sekali makan. Jadi itulah maknanya nak kata pun lebih. Kadang-kadang RM17, beli mewah sikit kan. Tapi memang jarang lah beli mewah tu. Tapi nak katanya kat sini kita berhabis untuk perut kita. Nanti jadi najis juga kan, semua buang kat tandas kan. Tapi sebenarnya bila kita infak tu pahala tu mengalir kan. Dia akan balik kepada kita kan. Jadi sebab tu nak kata, tapi nak kata itu bukan bulan Ramadan. Tapi bila kita buat di bulan Ramadan, lagilah pahala tu berganda kan. Okay.
Jadi ni di antara peristiwa-peristiwa nak kata sepatutnya Islam tu sepatutnya puasa tu bukan bulan letih lah kan. Kalau zaman dulu peristiwa yang berlaku di sepanjang Ramadan kan, Quran diturunkan, lepas tu perang Badar, okey. Perang Badar bulan puasa kan. Lepas tu pembukaan Mekah, okey. Jadi semua-semua ni nak cerita semua yang menggunakan jerit perih kan, tenaga kan. Macam perang Badar tu sendiri. Kemudian pembukaan Kota Mekah pun berlaku perang juga kan. Lepas tu malam Lailatul Qadar kan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku sepanjang Ramadan tu. Jadi maknanya kita sebenarnya cantik jugalah kalau boleh tadabbur kan. Bulan puasa tadabbur benda-benda ni kan. Kisah perang Badar, kisah pembukaan Mekah. Kita ambil lah ayat-ayat dia kalau perlu, kalau rasa ni lah kan. Okey. Kemudian seterusnya macam mana pula Rasulullah kan tengok Nabi SAW di bulan Ramadan. Okey. Jadi nak kata Nabi SAW masa di bulan Ramadan dia banyak masa bersendirian. Okey. Jadi sebab tu maknanya cantik lah kan. Jadi kita terfikir kalau fikir ni terutama kita lah, kita mak-mak ni kan. Kita mak-mak ni kalau masa zaman ni di usia ini, di usia kita dah dekat, kita kata dekat lah, kubur pun dah melambai kan. Dah dekat dah kepada tempat abadi kita tu. Nak kata kalau masa ni kita sibuk lagi dengan dunia kan, kesian lah kan. Maknanya sepatutnya kita kena kesian lah kat diri kita kan. Sebab kadang-kadang ni saya perasan lah sebab saya pun pernah jugalah kan konon-kononnya okay, nak berniaga dan sebagainya. Buat nasi Arab lah, nasi nasi mentega lah. Saya buat konon-kononnya nak bisnes lah, ada buat lesen lah semua kan. Tapi nak kata saya terbayang macam mana orang yang buat jualan tu. Kan orang yang bangun pagi-pagi, awal pagi kan, pukul 3, pukul 4 bangun pagi tu masak kan, masak untuk jualan kan. Lepas tu macam mana solat dia? Tak berehat. Bukan masyarakat rehat. Saya rasa kalau saya rasa saya terganggu lah. Terganggu. Dalam solat tu kita boleh terfikir lagi nak buat tu lepas ni. Maknanya semua tu macam dia akan terefekkan. Maknanya benda-benda yang memenatkan ni selagi kita nak semayang pun bila penat tenaga kita dah habis kepada untuk prepare benda tu. Jadi maknanya solat kita pun jadi macam terganggu kan. Itu yang saya rasa lah. Tapi maknanya memanglah kalau orang tak ada duit memang kena buat juga kan. Ia dah jadi biasa tu mungkin tak berapa penat lah kan. Tapi nak katanya sepatutnya kalau ada anak tu anak lah anak lah yang kerja, yang cari duit untuk mak kan. Tapi nak kata kat sini dia kata kalau Nabi banyak masa dia bersendirian dan muhasabah diri kan. Kemudian pahala yang saya cakap tadi kan, maknanya pahala berganda beriktikaf di masjid sebab apa? Sebab bila kita beriktikaf di masjid tu kita jauh daripada hiruk-piruk kan urusan dunia kan, maknanya jauh daripada kalau bila ramai-ramai tu banyak cerita pula kan. Duduk berkumpul banyak cerita. Maknanya kita jauh daripada urusan dunia kan. Bila duduk di masjid tu kita fokus tilawah, zikrullah, zikir kan, tasbih, tahmid dan sebagainya. Itu yang kita kata apa yang kita boleh lakukan dalam masa iktikaf tu. Di samping sembahyang sunat ke, sembahyang taubat ke, sembahyang kot nak ganti-ganti yang lama-lama kan, mana tahu kan. Masa zaman muda-muda dulu. Itu apa yang kita boleh lakukan. Tapi biasa orang lelaki lah. Biasanya orang lelaki lah yang buat iktikaf ni. Cuma orang perempuan boleh juga kan. Cuma kalau cantiknya pergi dengan suami. Ataupun pergi dengan kawan-kawan. Jangan pergi seorang kalau nak iktikaf di masjid tu. Biasanya iktikaf siang lah kan. Orang perempuan. Buat malam. Okey. Jadi kat sini salafus soleh. Kita tengok macam mana salafus soleh. Dia kata salafus soleh mengisi siang hari Ramadan. Jadi salafus soleh dia mengisi siang hari Ramadan dengan berpuasa dan memperbanyakkan sedekah kan. Sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak kata sepatutnya bila puasa ni kita kena jadi lebih pemurah kan. Jadi lebih pemurah.
jamu orang jamu orang puasa. Kadang-kadang benda tu kecil je kan. Bagi apa contoh apa yang kecil-kecil. Ondeh-ondeh. Buat kuih kan. Mana kuih ondeh-ondeh. Simple-simple. Buku untuk 50 sen. Itu sangat. RM1 kan. RM1 bawang putih. Tapi senang buat ni, hok pengat pisang, hok simple. Sedap lah. Yang tak berair lah. Tak berair. Kan. Maknanya kita buku kecil-kecil kan. Kita bagi kat orang masjid kan. Biasa ni kan. Senang kan. Benda-benda yang ikutlah kalau nak buat nasi tu kena lauk lagi, tu lagi. Banyak kerja kan. Maknanya kita buat kuih kan. Kuih, buku bagi atau ke masjid untuk orang buka puasa kan, menjamu orang buka puasa kan. Jadi itu pun sedekah juga kan. Jadi maknanya Nabi Rasulullah SAW dia mengajar kita supaya menjadi lebih pemurah kan. Bulan puasa ni banyak jadi lebih pemurah, banyakkan sedekah kan. Itu yang amalan yang kita kata yang Nabi ajar kepada kita. Kemudian malam hari. Jadi malam hari Rasulullah kita kalau nak ikut Rasulullah tu memang tak tercapai lah kan. Rasulullah qiyamul lail dia sampai bekak-bekak kaki, baca surah panjang kan. Surah panjang kita kan. Tapi cantik je sebab dia kita kata solat sunat kan. Kalau solat sunat kita boleh buka Quran. Okay, kalau nak baca nak solat panjang-panjang sikit, letak Quran kat depan kan. Cari stand yang boleh letak Quran tu, bacalah dua muka satu rakaat ataupun satu muka satu rakaat kan. Buatlah tahajud, kemudian solat-solat sunat lain, panjangkan solat sendirian. Okey. Jadi bertasbih, tilawah, boleh juga buat benda lain, nak buat slide. Nak buat apa-apalah yang kita kata yang yang kita kata ibadah lah kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian tidak meninggalkan, yang ni digalakkan kalau boleh kan kita cuba untuk ni 10 terakhir ni berebut ni kan. Kita nak ambil pahala yang yang istimewa ataupun kita nak kejar raya kan. 10 terakhir ni pahala berganda kan. Nak memburu Lailatul Qadar kan. Jadi sebab tu kat sini kalau boleh Nabi cakap Nabi tidak meninggalkan kan. Tidak meninggalkan iktikaf di 10 terakhir Ramadan tu. Digalakkan kan. Kalau boleh ambil cuti ni culture orang Brunei Ni nak cerita bukanlah semua. Tapi baguslah nak cerita orang Brunei ni. Kadang-kadang yang jenis memang jagalah kan. Dia orang sanggup ambil cuti kan. Ambil cuti 10 terakhir ni ambil cuti. Bukan buat cuti nak buat raya. Tapi nak kata dia orang macam nak sembahyang sunat kan. Maknanya dia orang kiam malam tu. Jadi takut siang mengantuk kan. Jadi maknanya sebab tu maknanya dia ambil cuti. Itulah yang raya tu sambil-sambil je. Tapi nak katanya dia orang sanggup ambil cuti 10 terakhir tu kan. Sebab nak gandakan ibadah tu di 10 terakhir. Kemudian ni saya cerita tadi kan. Maknanya dia orang sampai widak kan. Widak maknanya dia orang macam babai dengan sahabat Kita bertemu babai dengan sahabat, kita tak jumpa ni, insya-Allah kita jumpa raya kan. Maknanya dah tak ada dah macam tak jumpalah. Kalau selalu jumpa sahabat tu kan likok ke apa ke, tak adalah. Kata widak dengan sahabat untuk bertemu Ramadan. Maknanya nak membesarkan Ramadan tu dia orang sampai widak dengan sahabat. Tu widak. Widak tu selamat tinggal bye bye. Okey. Jadi ni nak cerita tentang orang Islam hari ini kan. Orang Islam hari ini di bulan Ramadan. Ni saya ambil daripada buku. Ni semua ni saya ambil daripada buku Hasan Albani. Okey. Hari ini dia kata, kita tengok kan orang Islam pada hari ini kata kita tak nampak sangatlah. Tak nampak lagi. Mereka ni tak nampak kelebihan dan rahsia Ramadan tu kan. Bahkan solat ditinggalkan kerana mengikut hawa nafsu. Okey. Jadi ini isu kan, isu ataupun dia kata masalah yang ada pada hari ini lah. Kan macam mana kita nak nak hidupkan balik kan supaya orang tu nampak kan. Nampak Islam ni kita buat ni kan. Kita buat ni sesi-sesi ni kita nak nampakkan Islam, nak nampakkan kehebatan Islam
nak balikkan supaya orang nampak apa sebenarnya kita nak daripada hidup ni kan. Bukan kita nak dunia kan. Sebab dunia kita akan tinggalkan. Kita akan balik kepada Allah nanti sama seperti kita datang kan. Kita datang tak ada seorak benan, kita balik pun dengan itulah kain kapang kita tu kan. Macam itulah. Jadi maknanya tanpa orak benang jugalah. Kain kapang pun tinggal kot dekat kubur tu kan. Tapi maknanya tanpa seorak benang juga. Kan kita balik dengan Allah, itu je yang kita bawa. Yang kita bawa amalan kan. Kalau seandainya kita ada amalan. Jadi sebab tu dekat sini dia kata tidak puasa, ni nak cerita ni antara ni lah, antara isu-isu lah yang orang hari ini, orang Islam hari ini bukan sahaja tinggal solat, mereka tak puasa dan berbangga dengan maksiat kan yang dilakukan. Maknanya nak cerita dah tak puasa, ni ada kan, adalah isu-isu yang kita kata kadang-kadang orang besar kan, orang besar tapi itulah perangai kan, maknanya tak puasa, tak semayang, bahkan kadang-kadang dipaksa pula orang gaji masak kan, siang hari Ramadan kan, maknanya makan 3 kali sehari kan. Ini dia kata kan, penyelia makanan ni kisah ni penyelia makanan yang beriman sempit dada sebab bos Muslim tak puasa di siang Ramadan kan. Dia kerja dengan orang, dengan bos tu kan. Lepas tu maknanya bos tu kena suruh siapkan makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Maknanya pagi tengah hari tu, pagi dengan tengah hari kan orang puasa. Tapi nak kata bos tu Muslim tapi itulah macam ni. Dia nak tegur, kena buanglah kerja. Itulah kalau boleh buang, kalau ni kan. Tapi itulah orang fikirlah macam mana pula nanti nak kena iman tu kena kuat lah. Kalau sanggup kena buang tu kan, iman kena kuat, yakin dengan rezeki Allah tu kat mana-mana. Okey. Kemudian dia kata taatlah suruhan Allah, kerana tak taat itu adalah maksiat kan. Allah tidak perlu kepada kita yang perlukan kepada Allah dalam kehidupan ini. Jadi itulah maknanya macam mana kita nak betulkan benda ni kan, nak bagi kefahaman kepada manusia-manusia ni kan, manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah SWT ni, yang Islam tapi tak kenal Islam, yang Islam tapi tak melaksanakan ajaran Islam, dan tak tak nampaklah kan kecantikan Islam tu, dan tak bila tak nampak kecantikan Islam, dia tak adalah ruh, dia kehendak tu kan, kehendak untuk beramal dengan Islam tu. Jadi benda-benda macam ni lah kan, maknanya nak kata kadang-kadang di kalangan family kita kan, macam mana kita nak tu kan, anak kita ke, adik-beradik kita ke, ataupun siapa-siapalah yang dekat dengan kita kan. Jadi bila kita tahu, jadi sepatutnya kita kena cubalah kan, kita kena cuba untuk ingatkan ataupun itulah mana jadi tanggungjawab kita lah kan. Jadi tanggungjawab kita untuk mengingatkan. Itulah untuk mengingatkan tu kena belajarlah pula macam mana seni nak menyampaikan tu. Salah-salah menyampai bergaduh kan. Okey. Allahu Akbar. Okey, Ramadan bulan Quran. Okey. Jadi kat sini kat sini dia kata puasa Quran akan memberi syafaat. Puasa dia ada dua as-saum wal Quran. Jadi puasa dan Quran dia kata kedua-dua ni memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat dia kata. Lepas tu puasa tu berkata iaitu yaqulu as-saum, puasa berkata Rob ke ya Rob? Mungkin ya Rob kot, salah Ya Rob. Dia kata inni mana'tuhu, okey. Dia kata wahai Tuhan, ya alif bukan ai tu. Ya alif, ya Rob, inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Fasyaffa'tani fasyaffa'ni fihi. Okey, dia kata wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya tu hamba daripada makan dan juga syahwat dia pada siang hari. Maka berikanlah aku dan bagilah aku boleh memberi syafaat kepadanya. Okey, bagilah aku boleh, maknanya kat sini puasa minta daripada Allah SWT. Nak kata puasa ni makhluk puasa ni makhluk Allah ni. Dia minta daripada Allah,
Dia kata pada bulan Ramadan tu aku telah menghalang hamba ini daripada makan dan juga syahwat pada siang hari. Jadi pada hari ini fasyaffa'ni fihi, maka berilah aku boleh memberi syafaat kepada dia. Dia minta supaya Allah bagi apa? Bagi benda Privilege. Maknanya dia tu ada hak untuk memberi syafaat kepada orang yang puasa tu. Puasa tu sendiri diminta daripada Allah SWT, dia boleh memberi syafaat kepada hamba yang berpuasa. Begitu juga Quran kan. Quran ni kata yaqulul Quran Rabbi mana'tuhu an-naum. Ni nak kata ni orang yang qiyamul lail ni besarnya qiyamul lail. Orang yang qiyamul lail pada bulan Ramadan dia kata Rabbi mana'tuhu an-naum bil lail fasyaffa'ni fihi. Okay? Jadi Quran pula dia kata wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya, kan, maknanya dia tak tidur sebab nak baca Quran kan pada malam hari, maka bagilah aku boleh memberi syafaat kepadanya. Qala fayashfa'ani, kan. Lepas tu Allah berkata boleh, maknanya kamu dua-dua boleh memberi syafaat kepada hamba tu kan. Diberi izin, maknanya kedua-dua tu Al-Quran dan juga puasa diberi izin untuk memberi syafaat kepada hamba tersebut. Okay? Ini riwayat Ahmad. Dia bukan hadis ni lah, bukan hadis kuat. Tapi bolehlah kan untuk kita beramal, bolehlah motivasi kita ya. Dia bukan Bukhari Muslim. Okey, cukuplah kot. Wallahu alam untuk petang ni sedikit tazkirah Ramadan dan juga tadi yang tafsir tadi kita serah baliklah kepada MC kita. Ala tafadhali ya ukhti. Ala jadi MC. Okey. Okay, barakallahu fiik. Jazakillahu khair Ustazah. Ada sesiapa nak kongsi perasaan ke? Nak kongsi semangat Ramadan ke? Azam Ramadan tahun ni ke? Silakan. Ataupun nak share apa-apa daripada apa yang tadi telah kita dengar lah daripada Ustazah. Ada ke? Jangan malu-malu. Ada, tak ada, ada, tak ada. Semua orang tak buka video hari ni. Kecuali mama saya. Okay. Mami nak share, Mami? Mami macam nak cakap je tu. Ya, Assalamualaikum semua. Saya ada kat Kuala Terengganu hari ni. Hari ni semalam saya lawat ibu saya yang berusia 86 tahun dah. Tadi sempena nak sambut Ramadan ni, jadi pergi tadi minta maaf lah daripada kecil cakap kat mak tadi, Mami maafkan saya daripada kecil sampailah saya dah berusia sekarang ni. Halalkan segala-galanya dah sebab kita nak masuk Ramadan kan. Lepas tu kebetulan direzekikan pula hari ni Allah saya berada bersama dengan Ustazah Su kat rumah dia. Jadi bila dia cerita ni berada depan Rabbi saya ini dengan semangat. Tadi masa dalam kereta kita tak rasa lagi yang esok dekat dah kita nak sambut Ramadan tu, tak ada aura tu lagi. Tapi dah bila masuk kat sini, bila dengar Ustazah cakap tu, rasa aura dia dah semangat dah kat dalam ni. Ya Allah, subhanallah. Syukur sangat hari ni dapat dengar sendiri daripada Ustazah Su kat rumah ni, insyaAllah. Jadi banyaklah dapat, alhamdulillah. Siapa dah share bolehlah share pula. Okay. Jazakillahu khair Mami. Lagi ada yang nak share semangat Ramadan masing-masing? Apa persediaan? Marilah buka video semua orang. Mama ke nak share Mama punya target tahun ni ke? Malu hari ni semua ibu-ibu kita. Okeylah, tak apalah. Sementara semua orang mungkin nak mengumpul
mungkin nak cakap tapi macam belum ada idea sangat ataupun macam malu-malu lagi. Saya just nak share lah sedikit daripada buku ni. Tapi Kak Su pun dah share banyak tadi, Ustazah dah share banyak ke kita, tapi saya sukalah satu benda yang dalam buku ni yang bila saya baca ada satu benda lah yang saya rasa sangat terbuka minda lah tentang bulan puasa. Kan selalunya bila Ramadan ni kita macam banyak kepala kita tu banyak terbeban dengan puasa tu sendiri kan, tak boleh makan, tak boleh minum, lepas tu macam kena bangun awal untuk sahur kan. Kalau mak-mak lagi pening sebab mak-mak kena masak, kena prepare sahur semua kan. Tapi best lah dalam ni Imam Hasan Al-Banna dia cakap satu benda lah tentang kebebasan mutlak yang diberikan oleh kita kan. Kebebasan mutlak yang diberikan kepada kita bila kita berpuasa. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila kita berpuasa ni kita ni dibebaskan daripada keinginan syahwat kita kan. Kita bila kita berpuasa, Allah nak tunjukkan kepada kita yang sebenarnya kita ni, manusia ni boleh jadi hebat walaupun kita ni tak makan dan tak minum. Kita boleh jadi hebat walaupun tidur kita sedikit kan. Jadi dia membebaskan kita daripada kebergantungan aktiviti harian kita tu hanya kepada makan dan minum. Dia membebaskan kita daripada kita rasa macam boleh bekerja tu kerana kerehatan yang banyak, kerana tidur yang banyak kan. Tetapi pada hakikatnya sangat besar kan bila kita puasa tu sebenarnya banyak mind setting yang Allah SWT buat untuk kita kan, sebenarnya nak membebaskan jiwa kita daripada ikatan-ikatan benda yang selama ni mencengkam kita tapi kita tak perasan. Macam tu kan. Dan best lah kalau kita tengok Quran kan, satu mind setting daripada Allah SWT tentang puasa tu sendiri. Kalau kita baca kan ayat Quran kan, bestnya bulan puasa ni, Ramadan ni hanya disebut sekali sahaja dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kan. Sebagaimana specialnya Yusuf kan, Nabi Yusuf dia ada 12 adik-beradik, tetapi hanya Nabi Yusuf saja yang disebut oleh Allah SWT, betul tak, dalam Quran. Dan specialnya dia, hanya Nabi Yusuf ni kisah dia hanya disebutkan dalam surah Yusuf sahaja. Seolah-olahnya kalau kita nak tengok surah Yusuf ni, kisah Nabi Yusuf ni kita kena baca ulang balik Quran, habiskan Quran, patah balik dekat kisah Nabi Yusuf ni kan. So macam tu juga Ramadan kan. Ramadan ni ada satu bulan yang sangat-sangat special dan dia hanya disebut sekali sahaja di dalam Quran dan Allah menyebutkan ni di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan. So dalam ayat ni saya baca ayat tak habis tu bahagian pertama dia je. Tapi nak katanya dalam ayat ni Allah SWT kata bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah tak kata bulan Ramadan tu adalah bulan yang di dalamnya kamu ni kena berpuasa ataupun kamu ni kena menahan lapar dan dahaga kan. Tetapi Allah kata kat sini bulan Ramadan adalah bulan yang turunnya Al-Quran. Jadi itu mindsetting kita kan. Sebagaimana kita ni menahan lapar dan dahaga kita di dalam bulan Ramadan, Allah dan kita ni rasa macam nak makan, nak minum kan. Bila kita puasa tu kan, kita rasa nak makan, nak minum, kita dahaga kan. Tetapi Allah menurunkan Ramadan, Allah menurunkan ayat-ayat Quran untuk menghilangkan dahaga jiwa kita kepada wahyu. Itu yang lebih besar kan, mindsetting yang lebih besar yang Allah nak bagi. Kerana apa? Kerana sebenarnya pada hakikatnya jiwa kita ni dah lama dah mendahagakan wahyu Allah SWT kan. Jadi bulan Ramadan adalah satu bulan di mana kita ni akan memberi masa untuk jiwa kita dapat kembali berbuka dengan wahyu-wahyu daripada Allah SWT dan seterusnya insya-Allah boleh menyuburkan takwa di dalam hati kita untuk 11 bulan yang berikutnya insya-Allah. Jadi ada apa-apa lagi tak nak tambah para ibu semua? Macam mana, semangat tak nak sambut Ramadan? InsyaAllah banyak berita gembira kan, kita boleh pergi solat tarawih, masjid dah buka kan. Jadi insyaAllah lah kita look forward sangat kan untuk menanglah kali ni kan, menang dan semoga kita insyaAllah kan di hari raya nanti semuanya berbaju raya pakaian takwa kan. Bukanlah sekadar baju bling-bling baru tetapi paling mahal sekali baju raya adalah baju raya yang dipakai daripada pakaian takwa insyaAllah.
Jadi kalau tak ada siapa yang nak share ataupun nak tambah apa-apa, saya tangguhkanlah dulu dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, selamat menyambut Ramadan semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.